Jadi tapi Allah berpaling. Maksudnya orang itu orang celaka kalau senantiasa mengerjakan perkara yang tidak berfaedah. Ada perkara kita, apa salah satunya ni? Orang yang mengerjakan perkara yang tidak berfaedah, kirakan dia tidak berniat untuk ibadah. Tidak berfaedah. Mandi harus hukumnya, tapi boleh jadi satu ibadah tak? Dengan niat. Habis kalau bukan mandi wajib, bukan mandi sunat Jumaat, mandi untuk apa? Niatkan, ya Allah, aku niatkan ni untuk membersihkan diri aku, untuk mengikut sunnah Rasulullah SAW. Itu jadi ibadah. Berfaedahlah mandi kita. Pakai baju, pergi shopping. Pergi shopping boleh jadi satu dosa, boleh jadi perkara yang wajib jikalau untuk menutup aurat. Kita tidak ada pakaian untuk menutup aurat, itu satu yang wajib. Boleh jadi ibadah juga, untuk pakai baju untuk di majlis, untuk bersih. Daripada situ kita belajar untuk berpada-pada. Dan seandainya ada satu saat sahaja daripada umurnya yang telah digunakan pada barang yang bukan merupakan tujuan hidupnya, iaitu untuk beribadah kepada Allah, maka layaklah bahawa akan panjang penyesalannya pada hari kiamat nanti. Jadi ada sedikit saja umurnya, satu saat saja umurnya digunakan pada barang yang bukan merupakan tujuan hidupnya, yakni beribadah pada Allah, maka akan menyesal tidak sudah di hari kiamat nanti. Bukan hari kiamat saja, orang yang selalu buat perkara yang tidak berfaedah ni apa yang dia suka lakukan, itu yang dia akan lakukan semasa akhir hayat dia, tidak sakaratul maut. Ada orang, na'udzubillah min zalik, suka main nombor ekor. Ujung ayat dia buang terbiat nombor, dia tulis nombor. Ada banyak cerita. Ya, seseorang itu akan melakukan perkara pada akhir hayat dia, hujung-hujung tu, apa yang dia biasa lakukan. Kalau orang itu suka berzikir, dia akan berzikir. Contoh yang baik. Ada contoh yang tidak baik, tapi kita ambil contoh yang baik untuk jadi pemangkin semangat. Syekh Umar Al-Khatib, dia sudah melihat tanda-tanda dia akan meninggal. Pada satu hari setelah berapa lama beliau rahimahullah ta'ala sudah tidak sedar, tiba-tiba satu hari dia telah bangkit. Tidak sedar, bangkit, sihat. Telefon saudara-saudara di Yaman. Kemudian dipanggil muridnya, baca depan dia kitab Arab ataupun Al-Quran. Baca. Dia ajak je. Kemudian lepas tu sampailah dia sendiri tidak sedarkan diri. Lepas tu kembali tidak sedarkan diri. Kemudian dia meninggal. Itu yang dia biasa lakukan kan, mengajar. Jadi kita kalau biasa FB. Kalau orang suka buat kosong, maki-maki, dia akan maki-maki. Kita akhir kalam hendak apa? La ilaha illallah kan. Dan orang itu akan barzakh, dia akan menyesal apabila dia telah mencium bau tanah, baru dia sedar bahawa yang dia lihat itu, dia dimandikan, dia dikebumikan, bukanlah satu mimpi yang ngeri, tapi satu realiti. Hidup kita ini, waktu ini hanya dua sahaja. Yang pertama, kita menanti waktu solat. Dan di pertengahan itu dikira ibadah. Setiap nafas kita kalau kita selawat, setiap kata-kata kita kepada manusia yang baik, itu dikira satu ibadah. Akhlak kita jaga. Yang kedua, kita menanti waktu mati. Kita tidak tahu bila kita mati. Dan siapa yang umurnya lebih daripada 40 tahun sedangkan kebaikannya masih belum dapat melebihi kejahatannya, maka layaklah ia mempersiapkan dirinya untuk memasuki api neraka. Lebih daripada 40 tahun, kerana lelaki terutamanya umur 40 tahun sudah matang. Walaupun perangai macam budak-budak ada lagi, tapi tetap sudah matang. Boleh melihat mana yang betul, mana yang tidak betul. Boleh menggunakan akalnya yang waras itu. Tetapi jikalau masih lagi kebaikannya itu tidak dapat melebihi kejahatannya, maka bersiap-siaplah. Jadi orang yang umur 40 ini, kalau kita lihat orang tua umur dah 60 masih lagi nak pakai seluar tapered, masih lagi rambut nak cantik spiky. Ni masalah. Ada hadis Nabi SAW. Nabi SAW sebut apa? Allah itu, maksud hadis itu, Allah itu indah dan Allah suka yang indah. Orang yang pakai
cantik-cantik ni bukan dikira sombong. Ada sahabat tanya tu. Sahabat yang bertanya tu umur berapa? Muda. Bukan sahabat umur 60 tahun. Kita pakai cantik, indah, tapi jangan over lah. Ni dah 60 tahun suar tapered, masih lagi nak style. Ini masalah. Sepatutnya dia bukan fokus pada pakaiannya, dia fokus kepada batinnya itu. Sebab di Yaumil Mahsyar nanti ada satu malaikat yang akan meneliti hati setiap manusia yang ada. Nanti kita masuk bab yang nasihat kedua ni adalah bab tu pasal hati. Ya. Okey, saya ada tukang baca sekarang, senang. Saya yang baca kasidah, saya yang baca doa, tahlil, maulid. Kita yang bagi kuliah, kita juga yang baca. Nak jadi apa kita ni? Fandi baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat kedua. Bagaimana sepatutnya kita menerima nasihat? Wahai anakku yang tercinta, memberi nasihat itu sebenarnya mudah saja. Yang berat ialah menerima isi nasihat tersebut, kerana setiap nasihat itu dirasakan tersangat pahit bagi siapa yang selalu mengikuti kehendak nafsunya. Nafsu sangat mencintai perkara-perkara yang dilarang, apatah lagi bagi orang yang mencari ilmu yang resmi. Maksudnya mencari ilmu supaya dapat jadi pegawai atau mendapat suatu gelaran resmi, dan sentiasa sibuk untuk menonjolkan kehebatan diri dan menghimpunkan kesenangan dunia. Kerana orang yang seperti ini selalu menganggap bahawa hanya dengan sekadar memperolehi ilmu itu sudah cukup menjadi sebab keselamatannya dan sebab kebahagiaannya, dan ia tidak perlu beramal dengan ilmu-ilmu yang telah dipelajarinya. Orang yang seperti ini sebenarnya telah terpengaruh dengan iktikad dan aliran pemikiran ahli falsafah. Subhanallah, alangkah kelirunya pemikiran yang seperti ini. Bukankah ia telah mengetahui bahawasanya seseorang itu apabila telah dapat menghasilkan ilmu, kemudian ia tidak beramal dengan ilmu yang telah diketahuinya itu, nanti pada hari kiamat ia akan disoal dengan soalan yang lebih berat daripada soalan yang dikemukakan kepada orang yang tidak mengetahui apa-apa, seperti apa yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyaddu nasi azaban yaumal qiyamah alimun la yanfa'uhu Allahu bi'ilmi. Artinya, orang yang paling pedih siksaannya pada hari kiamat nanti ialah seorang alim yang tidak memberi manfaat akan dia oleh Allah Ta'ala dengan ilmunya. Okey, nanti dulu. Okey. Jadi memberi nasihat itu mudah. Salah satu perkara yang paling mudah, orang nak beri nasihat. Ya, ini saya tujukan pada orang yang suka beri nasihat dulu. Orang yang suka beri nasihat itu maksudnya, walaupun agama sebut ad-dinun nasihah dalam hadis Nabi SAW, agama itu sendiri adalah nasihat. Sebab itu Imam Ghazali dalam nasihat pertama, dalam pembukaannya, beliau rahimahullah menyebut apa? Kalau setiap orang itu maksudnya itu sudah mendapat nasihat yang cukup daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi itu hadis Nabi SAW, ad-dinu nasihah. Agama itu sendiri nasihat dalam bab kebersihan dan sebagainya. Orang yang suka beri nasihat, selalunya orang ini mengeluarkan pendapat dia kan, nasihat pendapat dia. Kata para ulama yang muktabar, antara tanda-tanda orang yang sombong ialah orang yang suka mengeluarkan pendapatnya tanpa diminta. Apabila seseorang itu suka memberi nasihat kepada seseorang tanpa diminta, menunjukkan apa? Selalunya dia rasa yang diri dia itu benar. Diri dia itulah yang paling teratur kehidupan. Itu tanda orang-orang sombong. Dan apa, ada hadis Nabi SAW, maksud hadis itu, tidak akan masuk sombong, tidak akan masuk syurga seseorang itu jikalau ada sedikit habbah, sedikit seperti biji kecil di dalam hatinya tu dengan sifat sombong, dia tidak akan masuk syurga.
suka beri nasihat, suka beri nasihat, suka beri nasihat. Dia tidak suka pula menerima nasihat. Ini penyakit hati. Sebab itu kita belajar tasawuf untuk membersihkan hati. Dalam agama pula, seseorang ustaz itu tidak boleh mengeluarkan pendapatnya, kerana yang berhak para ulama sebut mengeluarkan pendapat adalah ulama-ulama mu'tabar, seperti imam-imam madhab, seperti ulama-ulama imam mujtahid, seperti Imam Nawawi dan sebagainya, Syekh Umar Al-Khatib kalau ulama mutaakhir. Tetapi kalau ustaz biasa boleh mengeluarkan pendapat, tetapi bersandarkan pendapat para ulama yang mu'tabar, bukan pendapat mereka. Kerana pendapat daripada para ulama mu'tabar ialah berlandaskan daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga dengan ijma' dengan qiyasnya. Jikalau seorang ustaz ini ditanya bagaimana perkara gini, beliau akan otomatis dia punya hardware tu akan activate pendapat ulama ni, pendapat ulama ni. Kemudian baru dia himpunkan, ataupun dia akan memilih qiyas dengan ilmu yang ada. Tetapi jikalau suka-suka pendapat dia, kebanyakannya ikut rasa, walaupun seorang ustaz. Jadi ini nasihat. Agama itu sendiri nasihat, dan orang yang memberi nasihat mudah. Yang berat ialah yang si penerima nasihat. Seperti mana seorang yang sakit itu disuruh makan obat. Ada obat yang sedap tak? Rata-rata tidak. Begitulah nasihat yang baik ialah yang paling pahit untuk kita terima. Sebab itu kita perlu cari sahabat-sahabat kita. Kita perlu teliti sahabat kita yang mengajak ke akhirat, mengajak masuk ke syurga, supaya memberi nasihatnya itu dia menegur kita. Jikalau tidak mahu ditegur, ini masalah besar. Apabila Allah menegur, itu dah lain cerita. Ya, Allah datangkan manusia untuk tegur. Bersyukurlah kita mempunyai sahabat-sahabat begitu. Sahabat ini bukan untuk memuji kita sahaja. Kalau nak pujian, tidak perlu pilih sahabat di mana-mana sahaja. Seorang yang handsome, cari kawan-kawan dia yang lain. Kawan dia cakap handsome. Seorang yang ada duit, jumpa siapa-siapa, bagus ini, bagus. Jadi cari sahabat-sahabat yang betul-betul boleh beri kita nasihat dan betul-betul menegur kita dengan ikhlas. Ada sahabat pula menegur kerana nak condemn kita, menjatuhkan kita kerana ada sifat iri. Itu lain bab. Tapi ini tentang pemberi dan penerima nasihat. Dirasakan tersangat pahit bagi siapa yang selalu mengikuti kehendak nafsunya. Orang yang ikut kehendak nafsu akan terasa sangat pahit. Ada dua macam orang yang menerima nasihat. Satu, orang yang benar-benar menuju kepada Allah, maksudnya tu dia menundukkan dirinya. Apabila dia menerima nasihat, dia rasa dia seperti menerima sejongkong emas yang akan membantunya mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang mengikut kehendak hawa nafsunya, hanya mahu pujian, hanya mahu memuaskan nafsu serakahnya, dia sukar untuk menerima nasihat. Kerana nafsu ini adalah musuh seseorang yang nyata, musuh seseorang yang tersembunyi. Dan musuh sebenar-benarnya seorang manusia itu ialah nafsunya. Apa dalilnya? Syaitan tu apa? Musuh aduwwum mubin. Aduwwum mubin, musuh yang nyata. Nafsu, Nabi SAW ada menyebut a'da aduwik nafsuka allati baina jambaik. Musuh kamu yang sebenar-benarnya musuh kamu itu ialah yang berada di antara dua nafsumu
ialah musuhmu yang sebenar-benarnya musuh ialah nafsumu yang berada di antara dua lambungmu. Itu nafsu. Berapa ramai kita lihat kalau isteri-isteri, contoh isteri suruh taat kepada suami, cakap kepada suami. Apa ramai para isteri ni sebut? Tengok suami macam mana ustaz? Betul tak? Betul tak? Tengok suami macam mana? Suami macam mana dah suami kau? Nak suami macam mana lagi? Kalau tak nak minta cerai lah. Tak nak ustaz. Tak nak cerai pula. Jadi isteri yang solehah. Para alim ulama, kalau awak jadi seorang isteri yang solehah, alim ulama ni tak dapat apa-apa. Ustaz-ustaz tak dapat apa-apa. Kita beri nasihat untuk kebaikan ummah. Tapi kerana nafsu sudah bergejolak di dalam itu, tidak boleh menerima nasihat, menolak segala itu, itulah tanda nafsunya mengawalnya. Letak ayat Quran macam mana, dia akan tafsirkan ikut sedap hatinya. Kerana apa wanita itu? Wanita itu lemah memanglah. Inna kaidakunna azim. Kerana tipu daya wanita itu sangat tinggi. Allah sebut inna kaida syaitan inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah. Tetapi tipu daya wanita itu sangat tinggi. Tetapi wanita bila jadi soleha lebih mulia daripada para malaikat. Ini kata-kata ulama salaf. Ini nafsu. Siapa yang berpaling daripada kebenaran, itu tanda-tanda orang sombong. Sebab itu Nabi SAW sebut, di dalam neraka ini dapat dilihat banyak wanita kerana berpaling daripada kebenaran. Contoh itu saya beri. Taat pada suami. Nabi SAW suruh taat pada suami. Lihat suami macam mana. Lihat suami macam mana. Macam mana lagi suami? Tak boleh tahan cerai. Tak nak cerai pula. Kenapa? Mulanya nasi kangkang lelaki ke wanita? Nasi kangkang lelaki ke wanita? Wanita kan? Suami taat kepada Allah, dia nak suami taat pada dia pula. Ada lelaki buat nasi kangkang tak? Tak cantik. Ini masalah. Ya. Nafsu sangat mencintai perkara-perkara yang dilarang. Apatah lagi bagi orang yang mencari ilmu yang resmi. Maksudnya ni, cari ilmu yang resmi, mencari ilmu supaya dapat jadi pegawai atau mendapat suatu gelaran rasmi, dan sentiasa sibuk untuk menonjolkan kehebatan diri dan menghimpunkan kesenangan dunia, kerana orang yang seperti ini selalu menganggap bahawa hanya dengan sekadar memperolehi ilmu itu sudah cukup menjadi sebab keselamatannya dan sebab kebahagiaannya, dan ia tidak perlu beramal dengan ilmu-ilmu yang telah dipelajarinya. Na'udzubillah min dzalik. Ilmu tanpa diamalkan. Yang pertama, orang yang mencari ilmu supaya dapat jadi pegawai dan sebagainya. Seseorang itu nak jadi, aim dia ada target. Aku contoh kalau madrasah, pergi madrasah untuk jadi ustaz, jadi penceramah, jadi hebat, dia hafal hadis, banyak yang masuk. Hadis, ayat-ayat Al-Quran, kalam ulama dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris, bagus. Untuk apa? Untuk dipandang manusia, untuk dapat gelaran ustaz doktor atau yang ada PhD. Bukan saya kata semua ustaz ya, ini masing-masing. Ini saya kasih contoh. Jangan semua lihat ustaz doktor, ustaz PhD semua ada buruk sangka. Jangan. Jadi mereka belajar agama bukan kerana Allah. Sesuatu ibadah, amalan yang disandarkan selain daripada Allah, apa? Amalan apa tu? Selain daripada Allah. Semua amalan kita Allah. Tapi selain daripada Allah, apa dia? Syirik. Selain daripada Allah, amalan selain daripada Allah. Riak. Riak.
Dan Nabi SAW sebut apa? Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang apa aku takut sangat ke atas kamu itu ialah syirik yang kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil? Ar-riya. Syirik kecil tu riya. Buat sesuatu bukan kerana Allah, pelajari sesuatu bukan kerana Allah. Dan ada satu hadis Nabi SAW, maksud hadis ini, siapa yang menuntut ilmu agama atau menuntut ilmu semata-mata untuk dunia, dia tidak akan dapat cium bau syurga. Na'udzubillah min dzalik. Menuntut ilmu di sini pun tidak semestinya di madrasah. Di sini baca buku, baca kitab, baca apa, supaya apa, orang lihatnya somebody. Oh, dulu aku macam ini, keluarga aku pandang aku gini. Aku baca kitabnya, aku pergi belajar dengan ustaz. Bagus semua. Untuk orang pandang dia, untuk dia jadi alim. Kan saya ada keluarkan hadis yang paling masyhur. Satu hadis ni, di Yaumul Qiyamah akan didatangkan yang pertama sekali orang yang mati syahid, para syuhada, dan dipertontonkan apa yang telah Allah anugerahkan kepadanya di dunia. Kemudian Allah Al-Alim yang maha mengetahui bertanya kepada yang syahid ini, apa yang telah engkau lakukan dengan apa yang aku anugerahkan ke atasmu? Oh ya Allah, aku telah berjihad di jalanmu untuk menegakkan kalimahmu dan macam-macam lagi. Allah sebut apa? Kadzabta. Kau pembohong, kau dusta. Malaikat di situ pun menyebut kadzabta. Engkau ingin dipandang sebagai seorang yang pemberani. Nanti engkau di barisan hadapan, engkau yang paling dilihat, menonjolkan diri. Bukan untuk aku, tetapi untuk dirimu. Engkau dah dapat dah gelaran itu di dunia. Orang sudah sebut engkau berani, orang sudah sebut engkau begitu begini. Engkau dah dapat. Tiada lagi bahagian kau di sini. Pergi. Diseret wajahnya di tanah. Diseret begitu daripada depan Allah hingga humban ke neraka. Diseret untuk muka. Golongan kedua pula ialah orang alim yang boleh baca Quran. Kemudian Allah bertanya, apa yang telah engkau perlakukan ke atas apa yang aku anugerahkan? Orang alim tu kata, ya Allah, aku telah mengajak orang padamu, mengajar ilmu agama, dan aku telah mengajar orang baca Quran ataupun begitulah, untuk baca kalam-kalammu. Kemudian Allah sebut apa? Kadzabta. Kau pendusta. Malaikat pun sebut kadzabta. Engkau buat begitu supaya engkau digelar orang alim. Engkau baca Quran supaya kau boleh hafal Quran, supaya orang kata suara engkau begitu begini bagus. Kau seorang qari, orang yang ahli dalam bacaan Quran. Engkau sudah dapat gelaran itu yang kau nak sangat. Kau sudah dapat. Maksud hadis tu Allah sebut begitu. Pergi kau daripada sini. Ditarik muka juga. Zrrrt sampai dihumban ke dalam neraka. Orang yang ketiga, seorang yang diberi Allah kemewahan harta dan dikenali sebagai seorang hartawan yang dermawan. Kemudian ditanya, apa yang telah engkau lakukan dengan rezeki yang telah aku kurniakan kepada engkau? Ya Allah, aku tidak menyia-nyiakan sedikit pun, tapi untuk aku infak di jalanmu, membantu orang apa semua. Memang dia buat itu di dunia. Ini kita banyak, kita untuk muhasabah diri kita. Allah sebut apa? Kadzabta juga. Malaikat pun sebut kadzabta. Kau pendusta. Engkau buat begitu supaya digelar seorang yang dermawan, seorang yang begitu begini. Kau sudah dapat dah gelaran itu. Maksudnya bukan kerana orang puji mereka itu, tetapi kerana itu yang mereka harapkan dalam ibadah mereka, bukan kerana Allah. Untuk pujian itu mereka menonjolkan diri mereka. Itu mereka sudah dapat. Mereka tidak dapat Allah, tapi mereka dapat itu. Kemudian diseret muka mereka di lantai, zerret, terus masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan sama juga seperti orang-orang begini, mereka fikir
memperolehi ilmu itu sudah cukup menjadi sebab keselamatannya. Inilah orang-orang yang ghurur dalam agama. Orang ghurur, orang yang tertipu sendiri dengan amalan mereka, dengan ilmu mereka. Orang yang ghurur ini, mereka fikir ilmu akan menyelamatkan mereka, tetapi tidak. Kerana ilmu tanpa amal, itulah semurka-murkanya Allah. Bukankah Allah sudah sebut di dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau menyatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan amatlah besar di sisi Allah kepada mereka yang berkata-kata menyatakan sesuatu tetapi dia tidak kerjakannya. Inilah kita pelajari tasawuf. Dan kita beri nasihat kepada orang, make sure kita buat dulu. Untuk menyatakan sesuatu benda yang bagus, semua orang boleh. Tetapi kita lihat diri kita dulu. Sepatutnya kita merendahkan diri kita sendiri. Apabila orang itu suka beri nasihat, dia rasa dirinya tinggi. Sebab itu dia fikir dia layak. Sebenarnya dia orang yang paling tidak layak sekali. Kerana apa? Dialah orang yang paling rendah sekali di mata Allah, di sisi Allah. Kerana Nabi SAW menyebut, Man takabbar wada'ahu Allahu. Siapa yang membesarkan diri, Allah rendahkannya. Wa man tawadda' rafa'ahu Allahu. Siapa yang merendahkan diri, Allah akan mengangkatnya tinggi. Jadi hati-hati. Semuanya innamal a'malu bin niat. Niat kena ikhlas. Ikhlasnya bukan di sini. Saya ikhlas belajar. Bukan di sini. Diam-diam sudah. Ikhlas biar Allah dan kita saja tahu. Itu antara kita dan Allah. Itulah yang paling indah. Apabila kita memberitahu orang lain kita ikhlas, apa sebenarnya tujuan kita? Ikhlas itu di sini, bukan di sini. Ya. Kemudian alangkah kelirunya pemikiran yang seperti ini. Bukankah ia telah mengetahui bahawasanya seorang itu apabila telah dapat menghasilkan ilmu kemudian ia tidak beramal dengan ilmu yang telah diketahuinya, nanti pada hari kiamat ia akan disoal dengan soalan yang lebih berat. Di yaumil mahsyar, nanti di dalam neraka, ustaz-ustaz yang mana mengajar, menyuruh orang melakukan demikian, tetapi bukan mereka tidak melakukan apa yang mereka menyuruh, malahan mereka melakukan sebaliknya. Dalam hadis Nabi SAW, maksud hadis itu, di dalam neraka ini, ahli neraka melihat seorang lelaki yang mana tali perut dia ini terkeluar. Bukan tali perut, intestin, usus terkeluar. Dia berjalan di satu tempat keliling tali perutnya, ususnya ni, seperti seekor keldai yang sedang ada macam apa, gandum gitu, berpusing, suaranya pun buruk . Kemudian bila datang dekat, ahli neraka ni melihat, contoh seperti ustaz-ustaz, ustaz, dalam hadis itu menyatakan ni mereka kenali sebagai seorang yang alim. Kemudian mereka bertanya, bukankah kau di dunia dulu kau seorang yang alim yang suruh kita berbuat kebaikan dan untuk kita, menyuruh kita meninggalkan kemungkaran? Apa orang alim ni sebut? Benar. Tetapi aku di dunia, aku menyuruh kamu melakukan kebaikan yang ma'ruf, tetapi aku sendiri tidak melakukannya. Aku menyuruh kamu membuat jangan melakukan kemungkaran, tetapi aku sendiri melakukan kemungkaran. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang alim, seperti ustaz-ustaz. Sebab itu mengajar tasawuf ni, mengajar ni berat. Jangan ingat senang. Apabila kita hayati, sekarang zaman ramai nak jadi ustaz. Jadi orang yang paling pedih siksaannya, Nabi SAW sebut apa? Pada hari kiamat nanti adalah seorang alim yang tidak memberi manfaat
akan dia oleh Allah Ta'ala dengan ilmunya. Tidak ada manfaat. Sepatutnya ilmu itu untuk memanfaatkan orang. Khairun nas, Nabi SAW sebut, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah dia itu boleh memberi manfaat kepada manusia lain. Jikalau ada ilmu tetapi tidak beramal dengan ilmunya, sesuatu yang diamalkan, ilmu yang diamalkan, ini pelajaran tasawuf begini. Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, apa yang mereka katakan? Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-bin Hafiz, Habib Umar bin Hafiz, apa yang mereka sampaikan, itu semuanya mereka amalkan dulu sebelum menyampaikan. Sebab itu kata-kata mereka terus menusuk di kalbu. Berapa banyak kuliah yang ada sekarang, belajar kitab Al-Hikam tetapi masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, kerana yang mengajar sendiri tidak mengamalkan. Sedap, cakap sedap begitu begini, hujah. Saya ada beri contoh, bukan itu masa baca kitab, contoh. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, keturunan daripada Sayyidina Hasan, cucu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu majlis dapat bersama dengan anaknya Muhammad, Syekh Muhammad. Kemudian Syekh Muhammad juga seorang yang alim. Syekh Muhammad berhujah, tausiah, tidak tahu berapa lamalah. Orang mendengar terpegun, sedap dengar. Setelah selesai, waktu untuk Syekh Abdul Qadir Jailani pula memberikan tausiah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu memulakan dengan memuji Allah, selawat dan salam ke atas Nabi SAW. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebut, semalam isteri aku Abu Muhammad, iaitu Ibu Muhammad, menggoreng ikan. Kemudian menggoreng ayam atau ikan. Kemudian dia letak ayam itu keluar, dia bawa keluar ayam itu. Apabila dia hendak bawa keluar ayam itu daripada kualinya, periuk atau kuali, apabila hendak diambil ayam itu, tiba-tiba ayam itu hilang. Dilihatnya, rupanya kucing sudah menerpa ayam itu. Apa cerita apa tu? Tetapi apabila para hadirin, para jemaah yang mendengar itu, mereka semua berteriak Allah, ada yang pingsan, ada yang menangis. Anaknya Imam Muhammad ni, Syekh Muhammad Al-Jailani, kehairanan, cerita apa ni? Maksudnya itu, tadi aku hujah agama dengan dalil Quran, hadis dan macam-macam kalam ulama. Mereka dengar. Dia tanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi engkau abah, engkau sebut tentang Umi goreng ayam, lepas Umi letak ayam tu di luar, nak hidang, lihat ayam tu sudah tidak ada, kucing makan, kucing dah sambar ayam itu. Diorang menangis. Ni apa cerita ni? Apa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebut, apa yang mereka faham daripada kata-kata aku itu, ibumu itu menggoreng ayam, ialah tenaga kita menggunakan untuk ibadah kepada Allah. Ayam itu dikeluarkan tanpa ditutup. Itulah ibadah kita yang kita biarkan terbuka, tidak ditutup dengan keikhlasan dan rahsia antara kita dan Allah. Dan kucing itu menerkam ayam itu, dan kita tidak dapat makan ayam itu, kamu tidak dapat makan ayam itu, semua kita tidak dapat makan ayam itu, kerana kucing sudah menerkam ayam itu. Itulah amalan kita yang kita biarkan terdedah, yang syaitan mengambil amalan itu. Kita tidak dapat apa-apa manfaat daripada amalan itu. Kita menghadap ke hadapan Allah di yaumul qiyamah tanpa amalan. Lihat, dan apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Memang betul kamu mengeluarkan hadis-hadis hujah-hujah Al-Quran, semuanya. Maksudnya itu. Tetapi aku mengatakan begini kerana daripada hati, bila kamu berbicara daripada hati, akan masuk ke hati. Apabila kamu berbicara daripada lisan, akan sampai hanya di telinga sahaja.
Faham? Itu dia. Jadi itulah orang yang alim. Orang alim ini manfaat dia, kata-katanya simple aja, orang faham. Kemudian orang alim ini yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa darjat. Hal yastawil ladhina ya'lamun walladzina la ya'lamun? Apakah kamu fikir sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Sebab itu kita adab dengan orang alim ni, kita perlu ada adab. Apabila kita rasa kita lebih tinggi pada orang alim, itulah antara punca-punca kita tidak dapat makam di sisi Allah, bukan di sisi manusia, di sisi Allah. Ya. Teruskan Fandi, diriwayatkan. Dan diriwayatkan dari Imam Junaid Al-Baghdadi, wafat 297 Hijrah, rahimahullah ta'ala, bahawa ada seorang yang telah bermimpi bertemu dengan beliau di waktu tidur setelah kematian beliau. Lalu orang itu bertanya kepada Imam Junaid Al-Baghdadi dengan katanya, apa kabar engkau wahai Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi? Lalu Imam Junaid Al-Baghdadi menjawab, sebenarnya telah hilang segala ilmu-ilmu yang zahir, bahkan juga telah hilang ilmu-ilmu yang batin, dan sudah tidak ada lagi yang bermanfaat kecuali hanya beberapa rakaat yang sempat kami lakukan di tengah malam. Lihat, sebab itu ni tengah malam solat tahajud. Sebab itu dalam Al-Quran satu-satunya solat sunat yang disebut ialah solat tahajud. Dan Allah sebut apa? Mudah-mudahan kamu mendapat tempat yang terpuji dengan solat tahajud itu. Imam Junaid Al-Baghdadi ini seorang yang seorang wali. Dia telah bermimpi dengan beliau, ada seorang yang telah bermimpi bertemu dengan beliau ketika beliau sudah meninggal. Dia tanya, apa kabar engkau wahai Abul Qasim? Ya Abul Qasim, maksudnya tu gelaran untuk Junaid Al-Baghdadi. Ada juga dalam kitab Ihya Ulumuddin ada disebut seseorang telah bermimpi. Saya tidak pasti itu Junaid Al-Baghdadi ataupun apa. Ceritanya akan-akan juga bertanya kepada imam ini, yang beliau ini berhujah sangat bagus. Apabila di dunia dulu, hujah beliau dapat mematahkan semua lawan. Orang yang alim, yang wara, yang soleh juga. Kemudian meninggal dunia dan datang ke dalam mimpi seorang lagi ulama. Ulama ini bertanya, maksudnya apa yang telah Allah perlakukan ke atasmu, ya imam? Bagaimana dengan ilmu-ilmu kamu yang dahulu? Apa manfaatnya? Apa imam ni sebut? Dia mengambil seperti pasir ataupun debu. Ilmu-ilmu aku sekarangnya begini, tidak berguna. Apa yang membantu aku sekarang ialah solat malam aku beberapa rakaat sahaja. Sama sih. Maknanya apa? Maknanya kita ni belajar untuk diri kita dan Allah saja. Jangan sibuk untuk berhujah. Nabi SAW, orang masuk Islam kerana hujah ataupun kerana akhlak. Dan akhlak tu bermula di mana? Diri sendiri. Di dalam, apabila hati itu baik, maka akhlak akan menjadi baik. Apabila hati tidak baik, akhlak juga tidak baik, kerana buruk sangka dengan orang, mengata orang, dia fikir orang mengata dia. Abu Jahal atau Abu Lahab, Abu Jahal datang kepada Nabi SAW pada satu ketika. Ini asbabul wurud hadis ini. Saya sering kali mengeluarkan hadis ini untuk kita jadi pedoman, untuk kita amalkan, untuk kita muhasabah setiap hari. Dalam perkumpulan itu para sahabat, tiba-tiba Abu Jahal masuk, jumpa kepada Nabi SAW dan menyebut apa? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, Muhammad, engkaulah orang yang paling hodoh, yang paling buruk, yang paling macam-macam dihina dia keji. Aku tidak pernah melihat orang yang lebih hina atau orang yang lebih buruk daripada engkau. Apa Nabi sebut? Engkau benar. Kemudian Abu Jahal dah puas, dia jalan.
Datang pula Sayyidina Umar Abu Hafs radhiyallahu anhu. Dia menyebut, ya Rasulullah, engkau lah yang paling indah, kau begini, dia puji-puji. Dan Nabi SAW sebut apa? Engkau benar. Sahabat yang lain terpinga-pinga. Tadi kata buruk benar, sekarang Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu kata cantik, indah pula benar. Nabi melihat para sahabat terpinga-pinga. Nabi sebut apa? Al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang mukmin itu cermin mukmin yang lain. Antara Nabi SAW ini dianugerahkan jawami'ul kalim, yang mana katanya yang sedikit itu huraiannya banyak, luas, seperti Al-Quranul Karim, banyak tafsirnya apa kan. Maksudnya apa? Salah satu maksudnya ini, seorang itu apabila hatinya kotor, ia akan dihijab pandangannya daripada keindahan-keindahan ciptaan Allah. Orang baik dipandangnya buruk. Imam masjid dipandangnya pencuri. Habib dipandangnya orang yang menunggang agama. Khatib di atas mimbar menyatakan suruh ikut pada perintah Allah dan ikut sunnah Nabi SAW. Dia menyatakan khatib di atas mimbar ni orang politik, ikut telunjuk jabatan agama pemerintah yang bukan Islam. Ini orang hati kotor. Imam baca laju salah, imam baca sedang salah, imam baca slow salah. Imam baca subhanallah 33 kali salah, dia suruh baca suratul Baqarah daripada satu dia baca tahlil. Ini semua orang masalah. Ini saya beri contoh ni kerana apa? Inilah yang banyak di antara kita yang tidak sedar. Kita mengeluarkan kata-kata negatif. Ingat, apabila kita keluarkan kata-kata negatif, maka negatif tu sebenarnya adalah diri kita. Apabila kita pandang seekor anjing itu kurap, sebenarnya anjing kurap itulah diri yang memandangnya. Dan apabila seseorang itu hatinya baik, berkilau, akan terbukalah hijab. Dia akan melihat keindahan-keindahan ciptaan Allah. Itulah peringkatnya di sisi Allah sudah naik tinggi, seperti mana seorang murid bertanya kepada Syekh Umar bin Abdullah Al-Khatib rahimahullah ta'ala, bagaimana hendak kasyaf. Maksud kasyaf ini bukan jangan diminta-minta, Allah akan beri sendiri kasyaf itu. Maksud soalan ini yang saya faham, bagaimana seseorang itu Allah boleh anugerahkan kasyaf kepada mereka. Apa kata Syekh Umar bin Abdullah Al-Khatib? Hati kasih bersih. Jangan mimpi seorang itu akan dekat kepada Allah jika hati tidak bersih. Jangan mimpi seorang itu akan dapat melihat bayang Rasulullah SAW atau merasakan kehadiran Rasulullah SAW jika hati tidak bersih. Merasa kehadiran Rasulullah SAW pun tidak dapat dirasai, bagaimana pula hendak melihat Nabi SAW? Faham ya? Jadi itu semua ilmu-ilmu yang kita perlu manfaatkan. Faham? Ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa soalan? Tak ada soalan? Ada soalan? Perempuan ada soalan? Perempuan tak ada soalan? Zoom ada soalan? Zoom? Siesta ada soalan? Syah ada soalan? Kita berhenti di sini. Hari ni banyak yang ngantuk Kenapa korang ni? Panas hari ni? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fizwan. Ustaz, saya ada satu soalan. Ya. Ni maksud Ustaz amalan tu yang amalan niat kerana Allah ke, atau memang semua yang aktiviti kita lakukan? Semua aktiviti kita kembalikan pada Allah, untuk Allah. Ya, aktiviti macam sekarang Fizwan lagi belajar untuk menjadi doktor. Untuk apa? Kan saya sudah terangkan, ibadah untuk bantu umat Islam, fardu kifayah umat Islam, dan juga kerana apa? Kerana Allah. Apakah untuk populariti? Tidak. Jikalau untuk populariti, itu untuk populariti, bukan untuk Allah. Setiap apa yang kita lakukan sekarang
hatta saya mengajar pun, ini adalah satu khidmat kepada Allah. Hidup kita khidmat kepada Allah, bukan khidmat kepada diri sendiri. Ini cantiknya Islam. Islam, Nabi SAW yang mengajar untuk mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri. Ya. Sebab tu ada dalam Islam tidak ada riba. Sebab riba ini menguntungkan satu pihak yang mementingkan diri sendiri. Faham? Kita Maaf Ustaz. Maaf Ustaz. Ya. Jadi kalau macam kerjaya lain Ustaz, Kerjaya lain, niat untuk macam saya sebut, kalau bisnes itu ialah kita sebagai orang Islam, kita cara bisnes kita lain, bukan untuk bersaing dengan orang Islam sendiri, tetapi cara Islam. Sebab itu zaman siapa saya lupa, Sayyidina Umar atau zaman siapalah, salaf, ulama salaf, siapa yang ingin khalifah mana, siapa yang ingin berniaga di pasar, wajib untuk khatam fiqh muamalat. Sebab ditakuti harta atau duit perniagaan itu daripada sumber yang haram, riba ataupun sebagainya. Dan jika lupa lah Sayyidina Umar ataupun siapalah, nak kena cek balik. Kemudian perniagaan dalam Islam ini ialah membantu sesama sendiri, menaikkan sesama sendiri. Tapi orang Islam sekarang tidak. Bukan kata dia jual benda yang sama saja sebelah-sebelah, malahan dia dengan dia pun main tuju-tuju. Tahu tuju-tuju kan? Sihir menyihir, menjatuhkan. Itu bukan cara Islam. Jadi kita apa saja untuk umat Islam, supaya umat Islam ini semakin dekat kepada Allah. Apakah kita hidup ini untuk berjaya di dunia saja? Kita hidup ini, kita punya fokus untuk lebih berjaya di akhirat. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mereka adalah orang-orang bisnes yang multi-billionaire lah, boleh dikatakan. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi apa yang mereka lakukan dengan harta mereka? Apakah mereka berpoya-poya, menunjuk-nunjuk depan orang? Mereka mengeluarkan zakat, mereka berinfak banyak harta mereka. Dan apa kata-kata masyhur Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bila ditanya, beliau menginfakkan semua hartanya. Apa yang ditinggalkan untuk anak dan isterinya? Apa beliau kata? Allah dan Rasul aku tinggalkan untuk anak dan isteri. Ya Allah. Untuk Islam. Kita tidak boleh ikut macam tu. Sedikitlah. Naikkan sama-sama Islam. Jangan menjatuhkan. Itu bisnes. Semua ibadah kepada Allah. Mengajak orang dekat kepada Allah. Faham tak Fizwan? Kemudian bekerja. Bekerja bagaimana? Niatkan untuk mencari rezeki yang halal untuk diberi kepada anak isteri makan. Hisap rokok dalam waktu kerja 10 minit, bayar balik 10 minit. Kalau kita kerjalah, kita kerja betul kan, itu waktu kerja kita. Kalau kerja kita tu memang boleh hisap rokok, time dia fleksibel, okey lah. Tapi dah tak ada kerja tu okey. Tapi ini lagi kerja, take a break. Take a break 10 minit, hisap rokok, kopi, bayar balik. Ramai yang terlepas pandang. Hatta orang yang kerja masjid pun boleh bawa balik duit haram apabila dia hisap rokok, kemudian dia tidak bayar balik waktu itu. Orang kerja masjid boleh ke duit haram? Boleh. Duit tu tidak haram. Kelakuannya itu yang menyebabkan duitnya menjadi haram. Jadi lahirlah anak-anak yang berakhlak buruk kerana daripada hasil duit haram. Setiap daging min nabata min suhud fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh daripada hasil yang haram, fannaru aula bihi, maka api neraka lebih utama untuk daging itu. Jadi semuanya kita untuk Allah, untuk Allah, untuk Allah. Oh susahlah ustaz macam ini. Apa yang susah?
Sebab semua dah ambil terlampau ringan. Sebab semua dah telah ambil terlampau ringan. Sebab itu banyak kes datuk-datuk dulu kerja, duitnya bawa balik tidak betul, kemudian dapat anak, anaknya berzina, dapat anak zina. Cucu luar nikah dapat. So kita dengar anak luar nikah, dapat cucu luar nikah. Kemudian daripada cucu luar nikah ni keluar generasi pula bapak dia pula, anak dia kerana hasil daripada datuknya tu duit haram, bapak dia pula begitu begini. Tetapi dengan usaha dapat bertaubat kembali ke jalan yang lurus. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu buat dosa, sebaik-baik orang yang buat dosa dan salah itu adalah orang yang bertaubat. Termasuk saya jugalah, kita buat dosa, kita buat salah. Apa kita tak ada buat salah? Jadi apa saja kita hanya tujukan pada Allah. Jikalau seorang itu seorang yang Islam, dia menjadi pekerja yang terbaik. Jikalau seorang itu seorang yang Islam, yang beriman, betul-betul beriman, dia menjadi majikan, dia majikan yang terbaik. Jikalau itu seorang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW, jikalau dia menjadi ayah, dia menjadi suami, dia menjadi pakcik, dia menjadi datuk, dialah yang terbaik. Faham ya? Faham Rizwan? Okey. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah. Sini ada soalan tak? Ada orang tak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu? Syah. Ya? Tanya sikit. Tadi pasal beri nasihat. Nasihat. Yang senario yang mana yang kita boleh jangan beri nasihat, dan senario mana yang kita boleh beri nasihat? Kita beri nasihat apabila kita sudah lihat kemungkaran terang-terang, berdua-duaan orang. Kita kalau ada kuasa di tangan kita, kuasa kita kenal orang itu dan kita rasa nasihat kita itu akan memperbaiki keadaan, tidak memburukkan keadaan. Yang paling penting tidak memburukkan keadaan. Sekadar beri nasihat saja, dia nak terima ataupun tidak, itu kita beri nasihat kerana kemungkaran. Tetapi jikalau kita lihat seorang ini, kita tahu dia ada masalah keluarga dengan isterinya, kita pun datang lihatnya, kita datang, saya rasa yang awak kena relax sikit lah dengan isteri awak. Awak jangan, ini tak perlu, jangan masuk campur hal keluarga orang. Sebab kita dengar satu pihak, kita tidak dengar pihak yang lain. Jangan macam ya lah, kita punya keluarga sini kita jaga dulu. Melainkan orang datang kepada kita, orang minta, saya nak minta pendapat awak. Pendapat tu minta nasihat lah tu, kita dengar. Apabila seorang minta nasihat kepada kita, orang itu percayakan kita bahawa kita orang yang amanah, yang boleh memberi nasihat yang betul. Jangan khianat, menyebelahi satu pihak. Kalau kita lelaki, kita menyebelahi pihak lelaki. Kalau perempuan, menyebelahi pihak perempuan, ikut emosi. Lelaki memang macam ni, perempuan macam ni. Jangan khianat. Kerana apa? Al-amanah, ini hadis Nabi SAW, al-amanah tujlibur rizq. Amanah itu mendatangkan rizki. Al-khiyanah tujlibul faqr. Khianat itu mendatangkan kefakiran. Kefakiran, berbagai-bagai kefakiran. Ya. Jadi bila nasihat itu, orang minta kita nasihat, kita beri nasihat. Dan jangan beri jangan buat keputusan untuk orang. Kita beri nasihat dan beri mereka senario, beri mereka option 1, option 2, option 3. Jangan harap orang yang minta nasihat itu akan terima nasihat kita walaupun dia minta nasihat. Jangan kecewa jika seorang itu tidak mengikut nasihat kita. Apabila dia sudah minta nasihat, kita beri nasihat, dia tidak ikut, jangan kecewa. Dia cuma minta nasihat. Bukan kita seorang orang yang paling champion. Ada orang lain mungkin yang lebih champion daripada kita, dia ikut nasihat orang lain, dah sudah. Itu hidup dia. Jangan masuk campur hal hidup orang. Orang minta nasihat, cukup sekadar nasihat. Saya concern. Kau concern dengan diri kau, dengan family kau dulu. Allah sebut ku anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Sibuk yang itu dulu. Hal lain yang tidak ada kena mengena, kalau orang minta nasihat saja sudah. Faham ya?